Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ahli kumpulan kami akan membentangkan ataupun mengadakan diskusi untuk buku Muhtasar Mufid Jawharah Tauhid. Dan ahli kumpulan kami terdiri daripada saya Ahmad Faiz Zakwan, Zuhairah binti Dumatin dan juga Anisah Ifah binti Johari. Jadi untuk tajuk pendapat ulama mengenai perselisihan para sahabat. Jadi yang pertama sekali sahabat ini sahabat yang mulia ini mempunyai kemuliaan yang tidak boleh disangkal. Jadi memadailah kelebihan mereka melalui firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang berbunyi Nabi Muhammad SAW ialah Rasulullah dan orang yang bersama dengannya bersikap tegas terhadap orang kafir, iaitu siapa yang bersama Nabi Muhammad? Iaitu para sahabat. Dia bersikap tegas terhadap orang kafir yang memusuhi Islam dan sebaliknya bersikap kasih sayang juga. Dalam pada masa yang sama dia orang bersifat kasih sayang serta belas kasihan sesama sendiri umat Islam. Jadi antara tanda yang menunjukkan mereka sebagai orang yang soleh terdapat pada muka ataupun wajah-wajah mereka, iaitu daripada kesan sujud dan ibadat mereka yang ikhlas. Iaitu kalau kita tengok kan orang yang rajin mengerjakan ibadah warok, dia ada tanda di dahinya, tanda warna hitam itu. Jadi demikianlah sifat mereka yang disebut dalam kitab Taurat, dan sifat mereka dalam kitab Injil pula ialah mereka diibaratkan sebagai pokok tanaman yang mengeluarkan anak dan tunasnya, lalu anak tunasnya itu menyuburkannya pula, dan sehingga ia menjadi kuat lalu tegak berdiri di atas batangnya dengan keadaan yang mengagumkan orang yang menanamnya. Jadi daripada anak benih itu dia dah mengagumkan sampailah dia menjadi pokok itu menjadi besar, diibaratkan itu sahabat ni diibaratkan seperti itulah. Jadi daripada anak benih mengagumkan sampailah menjadi pokok. Jadi dalam hadis-hadis yang antara kelebihan-kelebihan para sahabat juga disebut dalam hadis-hadis sebenarnya tentang kelebihan para sahabat ni secara umum maupun secara khusus lah. Jadi sementara perselisihan dan penerangan yang berlaku di antara mereka, maka lebih selamat dalam agama adalah tidak menyentuh langsung mengenai para sahabat ini. Jadi apa yang ada dekat para sahabat kita tak boleh nak disangkal lagi, sebab dalam hadis sendiri telah menyebut antara kelebihan-kelebihan para sahabat ni. Cukuplah dengan kita mengasihi mereka semua dengan mengikuti amalan mereka yang baik serta mulia. Jadi dan seterusnya, apabila seorang Islam terpaksa berbincang tajuk ini dengan sebab mengajar ataupun menolak yang fanatik, maka wajiblah ia memastikan terlebih dahulu benarnya sesuatu itu datang daripada sahabat sendiri. Untuk wajib memastikan benda sesuatu itu datang daripada sahabat. Betul-betul. Riwayat yang lemah tidak boleh diambil kira, dan riwayat yang dhabit, sanad yang tidak sahih mesti dah diungkapkan dengan pandangan baik dan diberikan persepsi yang positif mengenai para sahabat tersebut. Jadi Nabi yang seterusnya, Nabi SAW sendiri memberi amaran supaya tidak mencela dan mencerca sahabat ni. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, la tasubbu as-sahabi falau an ahadakum anfaqu mithla Uhudin zahaban ma balagha madda ahadihim wala nasifah. Janganlah kamu mencela para sahabat-sahabatku sekiranya salah seorang daripada kamu membelanjakan emas sebesar bukit pun, sebesar bukit Uhud, nescaya tidak sampai secupak pun dari belanja salah seorang para sahabat itu, dan tidak juga separuh darinya. Dikeluarkan daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita tak boleh nak lawan apa yang telah dikorbankan oleh para sahabat. Dan yang terakhir, selain itu mencela sahabat sebenarnya seperti mencela guru mereka yang paling besar. Siapa yang guru paling besar pada sahabat ni? Ialah Nabi Muhammad SAW. Sebab ini ia secara tidak langsung kita bila mencela para sahabat ni seperti mana kita mencela guru mereka, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dan seterusnya, walau apa pun dikatakan mengenai peribadi para sahabat, namun sebenarnya para sahabatlah yang menyebarkan Islam, membuka kawasan dan negeri baru sehingga sampai ke tempat kita sekarang ni. Jadi pengabdian para sahabat tidak boleh nak disangkal lagi. Dan seterusnya, tajuk hukum taklid imam. Taklid imam ni secara umumnya taklid ni bermaksud mengikut kalam orang lain terhadap apa yang dia ikutkan tanpa dia mengetahui dalil untuk dia berdalil dengannya. Jadi taklid ni hukum bertaklid ni dalam sudut akidah, jumhur ulama ada kata haram, dan jumhur ulama mengatakan bersepakat haram lah. Adapun taklid dalam hukum fiqh, ada ulama kata sebahagiannya wajib dan sebahagian kata harus ataupun boleh dan digalakkan untuk bertaklid dalam bab fiqh. Jadi senang kata taklid dalam hukum akidah adalah haram, dan taklid dalam hukum fiqh pula adalah digalakkan. Melainkan orang itu dah capai tahap mujtahid, maka dia tidak perlulah bertaklid. Jadi orang yang dah capai tahap untuk berijtihad, dia tak perlulah bertaklid mengikut taklidnya lah, mengikut kalam orang lain ni. Dan maka yang tak dapat dicapai taraf mujtahid, wajib bagi dia untuk bertaklid. Jadi macam kita tidak mencapai tahap untuk bermujtahid tu, berijtihad. Jadi wajib bagi kita untuk bertaklid dalam persoalan fiqh sahaja. Dan dalam soalan akidah macam saya cakap tadi, haram untuk kita bertaklid. Jadi dalam justru orang yang tidak dapat berijtihad wajib untuk menuruti salah satu mazhab, iaitu bertaklid dalam salah satu mazhab, iaitu yang kita kenal ni mazhab 4 lah, iaitu mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Malikiyah, dan beramal dengannya dalam perkara ibadat, muamalat dan selainnya. Jadi dalam bab-bab lain boleh untuk kita berijtihad, tapi dalam bab akidah tidak boleh. Kerana
orang yang layak mengambil keputusan iaitu ijtihad ialah mereka yang jadi sumber rujukan selepas Rasulullah. Kita mengikut tahap-tahapnya, iaitu lepas Rasulullah, para sahabat yang boleh menentukan ijtihad keputusan, dan selepas sahabat tabi'in, tabi'in sehinggalah sekarang ni pada ulama. Bahkan dalam setiap bidang ilmu, dari pelbagai bidang ilmu akan ada orang yang pakar dalam satu bidang dan ada yang tidak pakar. Jadi yang tidak pakar ni akan merujuk kepada orang yang ahlinya, iaitu yang pakar ni. Sebab itu kita patut berijtihad dalam soal-soal fiqh ni. Jadi di antara pemimpin umat Islam dalam ilmu tauhid adalah, kalau kita ikut Abu Hasan Imam, ialah Abu Hasan Asy'ari lah, dan Abu Mas'ud Al-Maturidi. Dalam ilmu tasawuf pula ialah tokoh dia ialah Abu Al-Qasim Al-Junaid bin Muhammad, iaitu dalam bab tasawuf iaitu penyucian jiwa. Dan dari tokoh hadis pula, macam biasa kita ikut Imam Bukhari, Muslim, Daud Tirmizi. Dan sebagai contoh, saya bagi dalam konteks kita ambil uduk, sebagai kesimpulan ni, sebagai contoh saya bagi dalam konteks ambil uduk, keempat-empat mazhab ada pendapat yang berbeza tentang mengambil wuduk ni. Tapi dalam soal akidah, mereka mengambil keputusan yang sama, iaitu mengesahkan Allah. Jadi dalam bab wuduk tadi ada pendapat, ikut kita nak, kalau di Malaysia kita memang ikut mazhab Syafi'i lah. Tapi dalam sudut akidah, semua mereka memberi pandangan yang sama, iaitu mengesahkan Allah. Seterusnya saya akan membentangkan tentang Al-Qaulu fil Awliya wa Karamatahu, iaitu pendapat mengenai wali dan karamah mereka. Wali dari sudut bahasa iaitu lawan kepada musuh, yang diambil daripada perkataan al-wala iaitu hampir dan bantuan. Orang yang menghampirkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan apa yang diwajibkan ke atasnya, sedangkan hatinya pula sentiasa sibuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan asyik untuk mengenal kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan panca indera seperti mata, iaitu dengan melihat dalil-dalil tentang kekuasaan Allah, dengan telinga didengarnya ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah, dan mulut, iaitu apabila ia bercakap, ia akan memanjatkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kategori wali ini terbahagi kepada dua, iaitu secara umum, iaitu wilayah ammah bagi setiap orang mukmin, dan sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, iaitu yang bermaksud Allah pelindung yang mengawal dan menolong orang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kufur kepada cahaya keimanan. Mereka juga sentiasa dijaga, dipelihara dan dijauhkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada perbuatan maksiat dan hanya diberi kesempatan untuk taat sahaja. Manakala secara khusus, iaitu wilayah khasah, bagi mereka yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan menghayati sifat dan nama-namanya sekadar mampu, yang mana mereka mengekalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha untuk menjauhi daripada segala perkara yang mendatangkan kemaksiatan dan kenikmatan duniawi. Seluruh jiwa dan urusannya diserahkan kepada Allah, serta hatinya hanyalah untuk Allah. Mereka juga yakin bahawa Allah adalah sebaik-baik perancangan dalam kehidupan mereka, dan apabila mereka melakukan kecuaian atau sedikit kesilapan, maka mereka akan segera bertaubat kepada Allah. Hal yang demikian kerana sifat maksum itu hanyalah ada pada para nabi. Hal ini juga jelas sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Yunus ayat 62 hingga 63, iaitu yang bermaksud iaitu ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Wali-wali Allah itu ialah orang beriman, serta mereka pula sentiasa bertakwa. Natijahnya, tahap ketakwaan orang Islam itu adalah berbeza, yang mana wali ialah mereka yang sentiasa mendahului orang lain dari segi perkara ibadah dan amalan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya adalah karamah. Karamah ini dari segi bahasa iaitu perkara yang diberi kemuliaan kepada tetamu dan lain-lain. Karamah membawa maksud perkara yang mencarikan adat, iaitu sesuatu perkara yang berada di luar kebiasaan. Allah menzahirkan melalui tangan seorang wali dari beberapa walinya. Oleh hal yang demikian, wali ini juga dikaitkan dengan karamah. Manakala menurut definisi daripada ulama, iaitu perkara mencarikan adat tidak disertai dengan dakwaan sebagai Nabi dan tidak juga mukadimah kepada menjadi Nabi. Allah menzahirkan melalui tangan seorang hambanya yang nyata soleh, berpegang dengan mengikut Nabi, yang diberi tanggungjawab memberi syariat disertai dengan iktikadnya yang benar dan beramal soleh. Dia tahu itu adalah karamah ataupun tidak. Dia seteru, perkara yang mencarikan adat didapati dalam 6 perkara, iaitu mukjizat, perkara yang dizahirkan melalui tangan Nabi, sebagai contoh perkara yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW, di mana ia terpancar di tangannya air, dan ketika ia membulan-bulan juga adalah merupakan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Seterusnya adalah irhas, iaitu perkara yang dizahirkan melalui tangan seseorang yang akan menjadi Nabi. Dan peristiwa yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu ketika ia dibelah dada baginda, ketika ia masih menyusu di perkampungan Bani Sa'ad. Seterusnya adalah karamah, perkara yang dizahirkan melalui tangan seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang soleh dan nyata baiknya, iaitu wali. Diberi kemuliaan dan sentiasa dijaga Allah Subhanahu Wa Taala daripada melakukan kemaksiatan. Seterusnya adalah ma'unah. Ma'unah adalah perkara yang dizahirkan melalui tangan seorang Islam yang biasa. Dan selain itu terdapat juga ihana. Ihana perkara yang dizahirkan melalui tangan seorang pendusta atau pembohong yang mendakwa dirinya sebagai nabi. Dan kisah ini
Nyatakan dalam kisah Musailamah yang mana ia meludah dalam telaga yang kononnya supaya air itu menjadi banyak. Tetapi akhirnya apa yang terjadi adalah sebaliknya, iaitu air tersebut menjadi kering. Dan terakhir sekali adalah istifraj, iaitu perkara yang dizahirkan melalui tangan seorang fasik atau kafir dan ia berlaku kepada sesetengah orang kafir, fasik atau zindik. Seterusnya, karamah ini disabitkan kepada dua perkara, iaitu melalui Al-Quran dan Sunnah. Melalui Al-Quran terdapat 3 kisah, iaitu kisah Maryam yang rezekinya datang kepadanya walaupun bukan pada musimnya. Yang mana Maryam melahirkan Isa AS tanpa suami. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Maryam ayat 25, iaitu bermaksud, dan kejarlah ke arahmu batang pohon tamar itu, supaya gugur kepadamu buah tamar yang masak. Perkara ini adalah sesuatu yang luar biasa kerana mana mungkin dengan kekuatan seseorang wanita itu boleh menggoncangkan pokok kurma, dan buah kurma tidak akan gugur dengan hanya goncangan batang pokok. Seterusnya adalah kisah Ashab Al-Kahfi, iaitu penghuni gua, yang mana mereka tidur beberapa tahun tanpa makan dan minum. Allah menjaga mereka dan tidak ada yang berlaku perubahan dalam diri mereka. Dan terakhir sekali adalah kisah Asif yang mana mempunyai ilmu dari Alkitab yang mendatangkan singgasana Balqis dari Sabah ke Palestin sebelum Khalifah Mata Sulaiman AS berkelip. Dan itu adalah sunnah. Melalui sunnah terdapat hadis riwayat Bukhari yang menceritakan kisah Qubayb radhiyallahu anhu yang mati syahid, yang mana di sisinya anggur ketika dia ditawan di Mekah dalam keadaan diikat dengan rantai besi, dan ketika itu tiada anggur di Mekah atau buah lain pada masa itu. Dan seterusnya adalah kisah Usaid bin Hudair dan seorang lelaki lain dari kalangan Ansar berada di sisi Rasulullah SAW sedang bercerita tentang keinginan mereka masing-masing dalam gelap malam, iaitu apabila mereka keluar, didapati tongkat salah seorang bercahaya untuk menerangi kedua-duanya. Dan apabila mereka keduanya berpisah, bercahaya pula tongkat seorang lagi. Terdapat banyak kisah karamah yang lainnya berlaku kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW di dalam pelbagai kitab sunnah yang sahih. Okay. Namun, sebahagian Mu'tazilah mengingkari berlakunya karamah dengan hujah akal, yang mana antaranya adalah sekiranya seorang wali itu diberikan karamah yang mencarikan adat, tentu akan menjadi kesamaran dengan Nabi. Hujah ini adalah salah kerana wali tidak mendakwa kenabian dan tidak ada hujah lagi selepas kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Nabi SAW. Hal ini juga sesuai disebutkan dalam beberapa perkara seperti berikut, iaitu pertama, tidak semestinya diisyaratkan pada setiap wali itu zahir pada tangannya karamah. Hal ini bermaksud mungkin sahaja dia seorang wali tetapi tidak berlaku perkara luar biasa kepadanya. Kedua, perkara yang luar biasa ini tidak semestinya dikaitkan dengan wali kerana mestilah juga melihat kepada amalan yang dilakukannya. Hal yang demikian kerana perkara yang luar biasa juga boleh berlaku di kalangan orang kafir. Yang ketiga, istiqamah adalah karamah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memelihara seseorang daripada maksiat, dan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya telah memuliakannya dengan sifat pribadi yang tinggi dan lebih bermanfaat buat dirinya di dunia dan di akhirat. Keempat, menjadi sesuatu kebiasaan kepada wali menyembunyikan kemuliaan mereka sebagai seorang wali. Mereka tidak akan menyebutkan bahawa mereka adalah wali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir sekali adalah sehebat manapun karamah, seorang wali itu tidak boleh menghalalkan yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal. Pertimbangan adalah syariat Islam, dan syariat itu hujah ke semua manusia yang mana mereka juga melakukan segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala seperti manusia yang lainnya. Wali sama saja dengan manusia, serta perbuatan dan perkataan mereka ini tidak boleh dijadikan hujah melainkan kepada Rasulullah SAW. Baiklah, saya akan sambung untuk perbincangan yang seterusnya, iaitu mengenai doa itu bermanfaat dengan izin Allah. Maksud doa bermaksud permohonan dari bawah ke atas, ataupun seorang hamba yang menuntut ataupun memohon atau meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan manusia untuk berdoa dan berjanji akan memperkenankannya. Jadi boleh kita fahami dari segi konsep doa ni juga adalah satu permohonan ataupun permintaan daripada orang ataupun makhluk yang lemah ataupun makhluk yang dari di bawah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa. Firman Allah SWT dalam surah Ghafir ayat 60, ud'uni astajib lakum, bermaksud dan berdoalah kepadaku maka akan aku makbulkan kepada kamu. Para ulama menganggap sebahagian daripada dalil kewujudan Allah bahawa manusia berhadap kepada Allah dan berdoa kepadanya. Jadinya para ulama ni menganggap bahawa bukti kekuasaan dan kewujudan Allah SWT itu adalah adilnya manusia yang bergantung harap kepada Allah SWT. Jadinya manusia ni tidak boleh hidup, tidak boleh meneruskan kehidupan seharian seperti biasa tanpa dia ni mengharap ataupun bergantung kepada Allah SWT dan berdoa kepadanya. Okay, next slide. Okay. Kata golongan Mu'tazilah, doa itu tidak memberi manfaat dan tidak juga memberi mudarat kerana sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah SWT tetap akan berlaku. Maka para ulama menjawab kepada kata Mu'tazilah ni, pertama, doa tidak memberi manfaat dan mudarat. Kata ulama dalam satu dalil, ud'uni astajib lakum, yang membawa maksud beribadahlah kepadaku. Jadinya menurut daripada dalil ni sendiri pun dah membuktikan bahawa hujah pada para Mu'tazilah tu pun dah terbatal. Ya Allah, dah betul kan? Dah terbatas sebab bila kita berdoa kepada Allah maka memang Allah akan makbulkan. Jadi tak ada kemungkinan lah bahawa doa itu tidak memberi manfaat ataupun tidak. Jadi yang kedua, sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah tetap akan berlaku. Doa ini umpama ubat, makanan, minuman yang Allah jadikannya sebagai sebab untuk manusia hidup. Dan Allah Ta'ala dah musabit kepada setiap perkara yang berlaku ini. Next slide.
nas syar'i. Okay, orang yang berdoa, para ulama membahagikan dalam nas syar'i ini, orang yang berdoa tetap akan mendapat pahala walaupun doanya itu tidak dimakbulkan. Yang kedua, doa orang yang mustajab ni ada syarat-syarat yang kita perlu ikuti. Yang pertama, orang yang berdoa itu mestilah makan makanan yang halal. Yang kedua, orang yang berdoa itu mestilah taat kepada Allah SWT. Dan yang ketiga, tidak berdoa pada perkara yang mustahil ataupun perkara yang memutuskan silaturahim. Yang keempat, tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Seterusnya, yang ketiga, cara doa itu dimakbulkan. Ada 5 bentuk bagaimana doa itu dimakbulkan. Yang pertama, kita diberi apa yang kita minta. Yang kedua, kita diberi lebih baik daripada apa yang kita minta. Yang ketiga, kita dijauhkan daripada perkara buruk seperti dilindungi daripada musibah dan sebagainya. Yang keempat, doa itu disimpan dan dibagi ganjaran di akhirat kelak. Adab-adab berdoa. Adab berdoa ada beberapa adab yang kita kena ikuti. Yang pertama, berdoa pada waktu yang terbaik seperti selepas azan, di antara sujud terakhir dan sebagainya. Yang kedua, berwuduk atau solat terlebih dahulu sebelum berdoa. Yang ketiga, next slide. Yang ketiga, perlulah menghadap kiblat dan mengangkat kedua belah tangan dan dimulakan dengan istighfar dan taubat. Sebelum kita berdoa tu, perbanyakkan dulu istighfar agar kita dapat mensucikan dahulu hati kita daripada kekotoran dan barulah kita berdoa kepada Allah SWT. Seterusnya, dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim dan selawat ke atas Rasul serta memohon dengan menyebut nama-nama Allah iaitu Asmaul Husna serta berselawat kepada Nabi SAW di pertengahan dan juga di akhir doa. Dan yang terakhir, doa orang yang dizalimi ini adalah mustajab tanpa ada persyaratan di atas. Seperti mana yang disebut dalam hadis, doa orang yang dizalimi ini tidak ada hijab di antara dia dengan Allah SWT. Sudah betul. Jadi, kesimpulan daripada doa yang bermanfaat ini adalah kita sebagai seorang umat Islam perlulah memperbanyakkan doa dalam apa juga urusan kita, sama ada untuk diri kita ataupun kepada sahabat kita ataupun orang di sekeliling kita. Kerana melalui doa itu adalah silahul Islam, adalah senjata kepada umat Islam. Jadi, yakinlah kepada doa dan semoga doa yang kita pohon kepada Allah itu dimakbulkan ataupun dimakbulkan dengan cara yang lebih baik yang kita sangka. Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih.